الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, tuan-tuan, muslimat, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita dapat bangun, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan dan kesempatan untuk kita hadir dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan keberkatannya masuk ke dalam kehidupan kita. Kita sambung kuliah kita yang lepas. Kita menceritakan tentang keutamaan, kelebihan dan fadilah ayatul kursi daripada suratul Baqarah ayat 255. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan tafsiran, huraian, tadabbur petikan ayat suratul Baqarah 255, iaitu yang juga disebut sebagai ayatul kursi. Kita tengok dahulu ayatnya, kemudian sedikit terjemahan daripada apa yang ada di dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita berhenti dahulu di situ. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ilah sembahan ataupun Tuhan, al-ma'luh, yang disembah. Allah memulakan ayatul kursi dengan menegaskan tentang tauhid uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah. Maksudnya apa? Penegasan kepada tidak ada sesuatu yang berhak disembah ataupun diibadati, dipersembahkan ibadat itu yang sebenar-benarnya, melainkan hanya kepada Huwa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ayat yang kita baca ini, kalau kita tengok huraian para ulama tafsir seperti Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, dia kata ayat kursi ini besar, sangat besar, sehingga dituntut besarnya ayat ini diperintahkan untuk kita baca pada setiap waktu. Pagi, petang, selepas setiap kali salat, sebelum tidur, menunjukkan bahawa ayat ini sangat dekat dengan hati orang beriman. Boleh dikatakan waktu-waktu yang penting, permulaan pagi, permulaan malam, selepas daripada salat fardu, sebelum kita tidur, ini semua waktu-waktu yang sangat besar dalam hidup kita. Disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk kita membaca ayatul kursi. Dan kita kena faham juga, dan kena ingat, dan kena tahu
bahawa besarnya sesuatu surah itu, tingginya kedudukan sesuatu surah itu bergantung kepada makna ayat. Apa kandungan ayat, maksud ayat, itu menjadi sebab kenapa ayat itu besar dan hebat dari sudut kedudukan dia. Sebab itu tuan-tuan, apabila para ulama menyebut berkaitan dengan tanggungjawab orang Islam terhadap Al-Quran, kewajipan kita terhadap Al-Quran, tuntutan ke atas kita berkait dengan Al-Quran, selain daripada kita membaca dan menghafalnya, yang ni tak ada masalah. Ma'had tahfiz, kan, pusat-pusat tahfiz ni tidak ada masalah dalam negara kita, alhamdulillah, tumbuh sangat banyak. Dari sudut semangat untuk orang menghafal Al-Quran itu sangat kuat. Ini tidak ada masalah. Cuma salah satu daripada perkara yang juga penting, bahkan kalau kita tengok dari sudut aulawiyat, keutamaannya berdasarkan kepada perbuatan sahabat, kalau kita tengok pengamalan sahabat dari sudut prioritas, yang mana dahulu aulawiyat keutamaannya memahami Al-Quran. Lepas tu kita tengok dalam sejarah sirah sahabat, ada sahabat yang hafal Suratul Baqarah, yang kita duk ambil satu-satu ayat ni dah beberapa bulan dah, saya ingat makan tahun dah tak habis-habis. Kita tebuk-tebuk ni kan, tebuk-tebuk ni maksud apa? Tebuk ni kita tembok-tembok, ambil secara rawa, tak ikut satu ayat kan. Berapa lama? Suratul Baqarah disebut oleh para sahabat, kami mengambil masa sesetengahnya 10 tahun. 10 tahun hanya untuk menghafal Suratul Baqarah yang ada 280 lebih ayat itu. 10 tahun. Bila kita tengok maksud menghafal Suratul Baqarah yang sampai 10 tahun itu, kita dapat jawapannya. Yang ini kita nak kena tekankan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita hantar anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, betulkan niat. Ni kadang-kadang ada sebab pasal apa hantar. Hantar tu bagus, tak ada siapa petikai, mana boleh petikai orang hantar Al-Quran. Tapi sesetengah ibu bapa ni, wallahu a'lam, dia balok nak baca Quran, dia penyegan. Yang tak penyegan tak payah berasa lah, ni duk melompat sama. Pasal apa? Dia balok, segan nak baca. Kita kena terjemah jugalah pasal live ni, sekali ada tak faham balok pula. Dia segan nak baca, jadi dia buat apa? Dia hantar anak dia suruh pergi hafal. Pasal dia duk dengar orang duk kata, kalau ada siapa-siapa hafal Quran ni 7 keturunan lepaslah. Oh, dia nak pakai modal itulah. Dia kata, aku tak apa, tak baca pun tak apa, aku ada anak seorang dah hafal Quran, aku kira okey dah. Orang kita ni, maaf cakap lah pagi-pagi ni, dia kena hangatkan sikit suasana yang sejuk ni. Daripada bab dunia ni pun duk kira nak sap saja. Di antara sikap orang Melayu ni, saya tak tahulah bangsa lain, saya cakap bangsa saya lah kan, tak sebut bangsa lain, sagi perkauman kita sebut bangsa. Orang Melayu ni kita perhati sebahagiannya memang dia penyegan.
Jadi kebanyakannya memang suka shortcut. Maksudnya apa-apa hal yang keduniaan pun dia bukan nak buat ke diri, dia pah kat orang. Sikap perkara yang macam tu dalam urusan keduniaan, dia bawa sampai dalam urusan akhirat. Apa perkara pun dia nak sap kat orang. Baca Quran pun kita tengok dia pergi bagi duit, dia suruh kawan tu baca. Sap mana ni? Alibaba. Alibaba ni mengalibabakan ni bukan sahaja dalam urusan dunia, pi sampai ke urusan akhirat. Suruh orang tolong baca bagi kat dia, suruh orang tolong semayang bagi kat dia, suruh orang tolong doa bagi kat dia. Semua dia sap bagi kat orang, dia duduk saja. Hantar anak pergi hafal Quran, yang dia pun tak apa nak hafal, baca pun penyegan, duk harap tui kawan tu ya. Ini satu sifat yang sangat buruk. Pasal itu kita selalu tekankan ayat di mana Allah menyatakan wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapat pahala melainkan apa yang dia buat. Dan dalam ayatul kursi ini ada menyentuh tentang isu syafa'ah. Dan kita akan bahaslah dalam kesempatan yang ada tentang maksud syafaat tu, supaya bila kita tak berpada kan, tak berpada dengan tok wan mu semangatlah, hantarlah seorang cucu pi apa yang kita selamat, yang dia kan. Ini satu sifat yang tidak baguslah. Dalam kegarahan kita memahami menghafaz Al-Quran, kita juga kena bahkan lebih aula memahami Quran. Memahami Al-Quran ni kita nampak ada sedikit kekurangan di kalangan. Pasal itu kita ambil basic lah. Kita alhamdulillah dah agut tak termasuk lah. Sebagai satu bukti bahawa korang ataupun sikitnya penekanan kepada pemahaman maksud ayat Quran ni, saya tak tahulah, wallahu a'lam, berapa ramai orang yang semayang faham makna Fatihah. Tak gaduh pi yang teruk-teruk, tak gaduh pi yang besar-besar, tak gaduh pi ayat kursi, tak gaduh pi ayat-ayat yang hebat. Kita ambil ayat yang wajib kita baca paling kurang 17 kali setiap hari, paling kurang. Tak ada orang boleh kurang daripada 17. Faham ke tak? Itu satu soalan. Faham. Bukan dia hafal. Hafal ayat tu satu bab lah. Dia faham. Alhamdulillahirabbil alamin, apa dia? Ar-Rahmanur Rahim, apa dia? Itu dulu. Dia kata awak kalau tak faham tak sah ke? Yang tu masalah buh tu. Apa-apa pun dia kata awak tak sah ke? Awak berdosa ke? Sah tu sah, tak ada masalah. Tetapi Al-Quran, Allah kata hudal linnas. Dia itu petunjuk guide. Mana boleh kita jadi petunjuk? Mana boleh kita jadikan panduan kalau tak faham? Tuan-tuan pi mana-mana tempat yang tuan-tuan tak biasa pi, nak bergerak di sana, kena ada petunjuk, kena ada panduan, peta umpamanya ataupun apa-apa kan. Saya lah musim kenduri ni orang bagi kad, selalu di kad kenduri ada apa? Ada peta pun kadang-kadang muhung ya. Kita baca, kita tahu dah tempat tu saja, nak tengok lagu mana dia buat peta. Kita yang tahu tempat bila baca peta terus tak tahu, terus sesat. Mungkin kita tak faham baca ke, tak tahu baca ke. Sebab itu bila Quran kata hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia menjadi panduan, petunjuk. Ini ayat yang seakan-akan mewajibkan kita untuk faham
Ayat ini isyaratnya, apa yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut, dia mewajibkan kita faham untuk dia menjadi panduan, pedoman, petunjuk, hidayah, furqan. Kita kena faham, baru dia sampai maksud tu. Orang bagi nah, contohnya kita pergi mana-mana tempat Siam kan, kita pergi Siam lah dekat Malaysia, Perlis dengan Siam, pergi Siam kan, pergi di stesen minyak, dia kata saya nak pergi ni, tempat ni, boleh ke tunjuk kat saya? Dia pun bagi kat kita peta, tulis Siam, tulis Siam. Dia kata ni ikut ni peta ni, tulis Siam. Tulis Siam ni dia dua ya, bunyi dengan tak bunyi. Peta ada, tapi tak berguna peta tersebut kerana kita tak memahami arahannya, kerana ditulis dalam bahasa yang kita tak faham. Jadi sebelum sampai ke tempat tu, kita kena faham dia tulis apa. Maka langkah yang seterusnya, kita masuklah kelas bahasa Thai. Belajar dulu bahasa Thai, lepas tu kita baca peta tu, kita sampai insya-Allah. Nak sampai bila tak tahu. Ini tanggungjawab kita dengan Quran. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena kempen semangat sikit ni, buka pusat untuk faham Al-Quran, Al-Quran. Okey. Jadi kita kena faham, kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata apa? Dia kata ayat ini besar, a'zam, sangat besar, kerana maksud dan makna yang terkandung di dalam ayat ini. Permulaan ayat ini sahaja sudah menyentuh tentang perkara pokok dalam hidup orang beriman berkaitan dengan tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid yang paling besar, tauhid uluhiyah. Tauhid yang membezakan antara orang Islam dengan orang lain, yang kita sebut kalimatus syahadah, kalimatus taqwa, yang mana ada orang masuk ke dalam syurga hanya disebabkan oleh kalimah ini. Besar. Tuan-tuan mesti tertanya-tanya, besar yang macam mana? Besarnya tauhid ini, kalimah ini, ayat yang pertama ini, ada manusia yang masuk hanya kerana ayat ini, ataupun kerana tauhid ini. Tuan-tuan biasa jumpa kan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan kesemua para rasul ni, semua nabi-nabi yang mai ni bercakap berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan topik ni, tauhid ni. Semua, walaupun mereka ni ada isu, masalah mereka tersendiri. Nabi Nuh ada problem kaum dia, Nabi Lut dengan masalah gejala sosial, liwat dan sebagainya, Nabi Shu'aib dengan kerenah kaum dia, Nabi Saleh dengan apa, tapi semua ni tak bercakap melainkan mula dengan tauhid la ilaha illallah. Ni dah hujung-hujung sangat dah, 70 lebih dah. Esok dengan lusa ya. Dia tak boleh pi sampai tulat dah. Nak habaq kata sangat hampir dengan kematian. Dalam 70 lebih tu, dalam kita duk sembang tu, masa duk bersembang tu, duk tabik lagi khurafat tu, dalam duk bersembang dengan orang tua-tua hak nak mati ni. Hak yang kita tengok ni, masak ranum tunggu nak tergolek guguk lah. Tu pun bila kita duk bersembang, duk tabik lagi khurafat ni. Dia kata bongsu ni, pengantin lelaki ni, bongsu ni dalam musim kenduri. Yang pengantin perempuan tu sulung. Ada nak boleh lama, ada nak boleh tahan lama tu. Hei. Kita tanya pasal apa? Tak boleh lah, bongsu ni sejuk, sulung ni hangat. Hangat sejuk apa?
Khurafat. Tahyul. Ada lagi duk percaya benda-benda macam ni. Walha tuan-tuan, Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ni ayat yang kita duk bahas ni. Sesiapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Jaminan daripada Nabi berkait dengan tauhid ini. Bahkan Nabi kata as'adun nas bi syafaati. Sesungguhnya manusia yang paling berbahagia, yang paling beruntung pada hari kiamat nanti adalah orang dengan syafaat aku. Maknanya orang yang paling beruntung, yang akan mendapat syafaat aku, adalah orang yang menjaga tauhidnya walaupun dia sebagai seorang pelaku dosa besar. Nabi kata aku simpan, taruh. Ada pilihan nak guna, tapi Nabi kata aku simpan syafaat aku ini untuk diberikan. Nabi nak bagi kepada siapa? Nabi kata untuk orang yang melakukan dosa besar. Nabi nak bagi syafaat dia tu dekat orang yang melakukan dosa besar. Nak tolong orang yang buat dosa besar. Siapa-siapa daripada kalangan umat dia yang buat dosa besar, Nabi simpan nak tolong mereka ni lah. Dengan syarat, kata Nabi, dia menjaga tauhid. Tauhid maksudnya orang yang ada tauhid, walaupun dia ni fasiq, pelaku dosa besar, dia jangan risau. Nabi telah bersedia menunggu dia untuk tolong. Besar. Bahkan Nabi dan juga Nabi-Nabi yang lain dihalang oleh Allah untuk membantu keluarga mereka disebabkan oleh tauhid ni. Sebab itu Abu Talib yang kita selalu baca sejarah dia, jasanya sangat besar sehingga Nabi usaha suruh dia sebut. Kan kita selalu baca kata-kata Nabi kepada bapa saudara dia, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka indallah. Sebut. Dia hampir maradul maut, dia sakit nak mati, nazak lah, dia nak mati lah. Nabi kata sebutlah. Suruh juga, usaha juga nak bagi sebut. Sebab apa? Dia kata aku nak bela Abu Talib ni di depan Tuhan esok dengan kalimah ni. Nabi kata dia nak jadikan kalimah ini sebagai hujjah. Dia nak mempertahankan Abu Talib. Nak pertahan Abu Talib tu nak guna apa? Nak guna la ilaha illallah. Sampai kesudah kawan tu tak sebut, tak payah, tak boleh nak buat apa. Walaupun dia seorang Rasul, menunjukkan kalimah ini sangat besar. Bahkan segala salat tuan-tuan, zakat, haji, umrah, segala amal ibadah yang kita lakukan, apa sahaja pengorbanan kita, penat lelah kita yang kita duk buat, amal saleh kita itu Tuhan batalkan apabila tauhid ini rosak. Sayang lah, semayang bagus dah, mengaji bagus dah, kan? Yang ni pun duk jumpa juga, semayang bagus, pi mengaji bagus, tutup aurat elok dah, kan? Pi tengok cucu demam. Dalam duk mengaji tu, dalam duk mai kelas pagi, petang, siang, malam tu, pantang ada kelas je dia ada. Ada kelas je dia ada. Dia ada je ada kelas. Rajin. Tapi bila pergi tengok cucu demam, teriak tak berhenti. Yang pi mengaji, yang tak pi mengaji lagi teruk lah. Yang pi mengaji ni boleh pi petuk, pi lah jumpa tu, buat sikit tangkai apa ke. Ada juga percaya kot tu.
Ada juga yang percaya. Buat-buat tangkai apa orang sikit pakai. Ada juga. Yang lagi ada juga. Apa dia? Kerah kot nama ni. Hei, nama pun ada kerah lembut ke? Nama ni kerah ni. Lepas tu yang duk demam tu. Tak payah duk main mengaji. Apa dia duk petua lu ni? Ni syirik ni. Tukar nama tukar. Tukar lega. Lega budak tu, tak demam tukar nama. Ini khurafat. Bukan masuk. Ni tuan-tuan nak kira jadi ni, ramai mana dah yang duk menega kedai tu. Mai cerita kat kita. Lepas-lepas pi ambil dengan bomo siam tu, laku sampai pinggan pun tak ada basuh. Ustaz mai baca tak jalan. Pi jumpa Tok Cha tu. Tok Cha tu, Tok Sami tu. Dia kata pinggan pun tak ada basuh, laku. Doa Tok Cha tu lebih mustajab, lebih makbul daripada doa ustaz yang sembahyang siang malam pagi petang. Bukanlah ustaz lah, doa orang soleh lah. Tinggal tak masuk agama Tok Cha tu. Mau nak kira jadi. Maka sebab itu saya nasihatkan tuan-tuan. Allah kata, la in asyarakta, jika kamu rosakkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni, rosakkan ilah uluhiyah ni, rosakkan dia ni, batalkan dia ni, kamu cemarkan dia, la yahbatan, Tuhan memberi amaran yang tegas. Segala apa yang kamu buat daripada amalan kamu tidak akan diterima. Pasal itu kita ahli sunnah, perkara yang pertama kita ajar dan kita tekankan soal akidah. Soal akidah. Pasal itu bila kita pergi kat mana-mana orang, kita tak cerita bab semayang lagi, tak cerita bab lain, cerita bab akidah. Apa betul dulu? Nabi fokus akidah ni selama 13 tahun. Itu antara maksudnya. Okey. Kemudian kita tengok juga maksud la ilah. La ilah ni maksudnya kita menafikan. Menafikan. Ini huraian tauhid lah. Menafikan adanya sembahan-sembahan. Pasal itu orang Islam disebut sebagai muwahhid. Muwahhid ni apa? Muwahhid, orang yang bertauhid. Lawan kepada muwahhid, apa dia? Musyrik. Tu dia punya lawan dia. Orang kita ni muwahhid, lawan kita musyrik, orang yang mensyirik. Pasal itu orang musyrikin Mekah, orang kafir Mekah kita sebut musyrik. Sebab orang kafir ni Quran kata dia ada dua jenis kan, dua kategori. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan orang kafir itu terdiri daripada dua kategori, dua golongan. Satu ahli kitab, al-yahud wan nasara. Satu lagi musyrikin, yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Pasal itu orang Islam, dia tak boleh pada masa yang sama dia menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah makhluk yang lain. Kalau kita nak bahas soal syirik ni panjang lah, tapi kita nak sebut isinya yang pertama berkaitan dengan tauhid. Okey, itu selesai lah. Nanti kita bahas lain dalam bab tauhid. Tauhid ni panjang cerita dia. Kemudian Allah kata lagi, sambung ayat, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga tauhid. Tauhid apa? Tauhid
al-asma' was-sifat. Okey, saya nak cerita sikit kat tuan-tuan. Tauhid kita ada 3 kan? Cerita bab tauhid 3 ni pun satu bab juga. Saya nak cerita macam ni lah tuan-tuan. Mudahnya. Rukun semayang ada 13. Siapa habaq? Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tuan-tuan kena ingat, kena tahu juga asal usul rukun 13 ni. Pertama saya nak habaq, rukun 13 ni Nabi tak pernah sebut. Betul ke tak pernah sebut? Ayat tak habis. Tak pernah sebut secara 13. Maksudnya macam ni lah. Nabi tak pernah kata, Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rukun sembahyang itu ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Riwayat Bukhari. Tak ada. Dia tak berimpun, dia tak ada dalam satu hadis, dia tak ada. Yang tu kena faham dulu. Dia tak ada. Cuma ni saya nak cerita isu tauhid 3 ni sikit. Cuma apa? Cuma ni penting ni. Ulama mereka buat kajian istiqra tam. Baca Quran, baca hadis, himpun takat mana mereka mampu, mereka tolong kelaskan. Pasal tu ada beza-beza sikit, ada 13, ada 14. Tapi nak habaqnya ulama yang tolong kutip. Macam itulah tauhid. Tauhid, ulama baca ayat-ayat ni, kemudian dia kata ayat ni berkait, berhubung dengan tauhid ibadat. Yang ni tauhid berkaitan dengan kekuasaan Allah, rububiyah. Yang ni berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asalnya mereka ambil daripada ayat-ayat ni, kemudian mereka kelaskan. Itu sahaja. Bukannya tauhid 3 ni maksud Tuhan ada. Macam mana tak tahu ada. Ada orang boleh pergi faham tauhid 3 ni maksudnya macam Trinity Kristian, Tuhan ada 3. Saya pun tak tahu, tak ada lagi orang mengaji tauhid 3 ni pergi faham kata Tuhan ada 3. Tuhan mak, Tuhan ayah, Tuhan anak. Kristian tu yang dia jadi Kristian tu, yang jadi Kristian tu pun tak mengaji tauhid 3. Pasal apa hang jadi Kristian ni? Mula saya Islam melok dah, mengaji tauhid 3 jadi Kristian tak ada. Kristian masuk Islam mengaji tauhid 3 banyak. Panjanglah cerita. Okey, tapi saya nak sebutnya. Nak sebut ni satu-satu ni. Bukan panjang, pendek ya. Tauhid rububiyah, dari sudut mengakui kekuasaan Allah, yang ni tak ada beza, semua sama. Orang kafir sama, orang Islam sama, tak ada beza. Kalau tuan-tuan takak percaya Tuhan tu ada, sebelum daripada tuan-tuan beranak, Abu Lahab, Abu Jahal percaya dulu dah. Pasal tu Nabi ni bila dia mai dia tak abang. Ni Allah lantik aku sebagai rasul untuk habaq dekat hangpa Tuhan itu wujud. Nabi tak pernah kata. Kalau Nabi kata lagu tu, Abu Lahab kata tak hang beranak lagi pun kami tahu Tuhan tu ada. Buktinya mereka bila nak sebut atau nak bercakap atau nak tulis Bismikallahumma. Macam mana kita nak kata mereka tak percaya Tuhan tu ada? Dalam bahasa percakapan mereka pun perkataan Allah tu di bibir. Abu Lahab ni sebelum ni bukan kenal Tuhan, tak tahu pun Allah tu apa. Lepas-lepas Nabi Muhammad mai baru dia tahu. Nama pak Nabi Muhammad pun Abdullah. Takkan Nabi mai dulu pada pak dia. Cuba tuan-tuan habaq siapa dia yang anak beranak dulu pada pak.
Awak yang anak nampak tua, pak nampak muda. Anak dia beranak 1952, pak beranak 1968. Oh, macam tu. Menunjukkan apa? Ni benda asas. Abdullah, abdun, hamba. Allah, Allah. Menunjukkan mereka percaya. Bukan takat percaya, mereka tahu kata Allah tu berkuasa. Quran cerita, bila mereka pergi mana-mana, mereka susah, mereka pun tak minta tolong kat Tok Pek Kong mereka. Mereka minta tolong kat Allah. Bahkan Abdul Muttalib kan, datuk Nabi, dia pun tahu kata Tuhan tu berkuasa. Dia tahu. Sebab itu bila Abrahah mai, mereka lari naik atas gunung, atas bukit. Dan dia habaq kat Abrahah, kami tak risau, kami tak susah hati. Pasal apa? Pasal rumah ini ada Tuhannya, ada tuannya. Siapa dia? Dia merujuk kepada Allah. Jadi rububiyah ni, Tuhan tu berkuasa, Tuhan tu segala-galanya, memberi rezeki apa semua, ini dikongsi oleh kesemua manusia. Ini dikongsi oleh semua manusia. Okey. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya orang kafir siapa yang buat langit, siapa yang buat bumi, mereka pun tak kata Tuhan mereka buat. Macam mana Tuhan mereka nak buat? Tuhan pun kami buat. Tuhan pun dia buat. Pasal itu kita duk kata, orang kafir ni dia jual kita. Maknanya dia muhung kita lah kan. Orang kafir setengah, saya tak mau sebut lah bangsa apa, saya lagi perkauman pula kan, boleh sensitif. Dia muhung kita hidup-hidup, dia jual kita. Tuan-tuan, bukan kita saja dia jual, Tuhan dia pun dia jual. Kita duk heran dia muhung kita, Tuhan dia pun dia muhung. Buah pun dia buah plastik. Kalau Tuhan dia pun dia muhung, Tuhan dia pun dia jual. Ada kedai jual Tuhan kan, jual Tok Kong ni kan. Nampak? Dan Tuhan pun boleh pilih tau. Dia boleh pilih Tuhan. Kalau dia meniaga, dia pilih Tuhan perniagaan. Hak Tuhan lain dia tak pilih lah. Yang orang bercucuk tanam, bila dia pergi kedai jual Tuhan, dia tak beli Tuhan perniagaan, bisnes. Dia beli Tuhan pertanian. Tu dia nampak. Tuhan mengikut sektor yang diceburi. Dulu ada Tuhan perang, Hubal. Musyrikin Mekah ada Tuhan perang. Jadi bila mereka nak pergi perang, Tuhan lain mereka tinggal. Pasal Tuhan lain tak guna lah. Ni nak pergi perang, dia kena Tuhan pertahanan, perang, Hubal. Jadi bawa Hubal saja pergi perang. Yang lain tinggal lah. Esok balik Hubal pula mereka tinggal. Hak bak lain pula. Tu dia tuan-tuan. Tuhan. Ini agama, pasal itu Islam sahaja agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Pasal itu berlaku banjir besar di Thailand kan, yang sama dengan kita tu, banjir besar di Thailand kan. Di antara yang tenggelam masa banjir tu adalah patung-patung Buddha ataupun tokong-tokong ni lah, tenggelam. Ketika itu tenggelam, kita tenggelam, Tuhan tenggelam kan? Kita tenggelam, Tuhan pun tenggelam. Masa tu takkan kita nak doa kat dia? Takkan kita nak doa, dia duk tenggelam tapi kita tenggelam timbul. Kita boleh juga lari-lari, dia tu tenggelam timbul kan. Ada yang tenggelam tu, tiba-tiba kita nak berdoa, tolonglah kami ni ayak duk naik dah, duk tenggelam dah. Yang dia sebelah duk tenggelam dah. Cuma dia tak boleh cakap balik, nak tolong macam mana aku tak boleh tolong, aku pun duk tenggelam. Terus tu pun tak boleh nak fikir lagi. Pasal tu Quran kata kalau manusia guna, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala tatafakkarun. Kalau manusia berguna akal, pasal tu orang yang mensyirikkan Allah, orang yang tidak berakal. Gila. Lepas tu kita nak sebutnya tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid ini yang paling besar sekali. Sebab apa? Rububiyah tadi kita kata tak ada beza, sama.
Dan seseorang itu tidak menjadi Islam jika sekadar ada tauhid rububiyah. Tuan-tuan dengar ayat tu. Seseorang itu tidak menjadi Islam, tidak selamat, tidak menjadi Muslim kalau sekadar ada tauhid rububiyah. Maknanya ada tauhid rububiyah tak ada kesan, tak ada efek. Seseorang kafir pun ada. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih kuat dia punya rububiyah daripada orang Islam. Kan? Okey. Uluhiyah ni yang besar pasal apa? Seseorang itu menjadi Muslim, muwahhid, yang membezakan dia dengan kafir, yang menyebabkan dia masuk syurga, ataupun kalau dia masuk neraka dia tak kekal di dalamnya. Tauhid apa? Bukan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Siapa yang ada tauhid uluhiyah ni confirm dah masuk syurga. Kalaupun dia masuk neraka, wal'iyadzubillah, dia masuk tak lama dia akan keluar juga. Tu yang hebat tauhid uluhiyah ni. Yang akhir tauhid al-asma wal sifat. Kita kata tadi uluhiyah membezakan antara orang Islam dengan orang kafir. Al-asma wa sifat ni apa pula? Lagi besar. Tauhid al-asma wa sifat membezakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Itu dia punya function dia, peranan dia. Sebab apa? Dalam bab nama-nama Tuhan ni lah ramai orang yang sesat menjadi ahli bid'ah. Jadi ahli sunnah yang benar adalah ahli sunnah yang benar dalam masalah tauhid al-asma was sifat. Itu yang kita nak bahas pada perkataan al-hayyu al-qayyum, iaitu yang maha hidup dan juga yang maha berdiri. Qayyum, qama kan, qiyam. Okey, kita nak bahas sikit sebagai akhirnya. Al-hayy, hidup. Masalahnya kita pun hidup. Ni dia panggil apa? Dia panggil menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jam. Kan? Banyak orang dia masalah ni tak bagi sebut. Hidup kita dengan hidup Tuhan tak sama. Walaupun dari sudut perkataannya sama, kita mudahlah faham. Hidup kita hidup ni, tuan-tuan, hidup ni. Hidup. Kita makhluk yang hidup. Hidup kita, apa beza dengan hidup Tuhan? Hidup Tuhan baqa. Quran sebutkan kullu 'alaiha fan. Quran kata fan. Apa makna fan? Yang kita duk guna fana. Bahasa tu kadang-kadang kemah dah, tapi faham dak juga. Dunia ini dunia yang fana. Alam ini fana. Apa dia tu fana? Fana lah. Fana itu artinya dia tidak kekal, lawan kepada kekal. Maksudnya kehidupan makhluk, setiap makhluk, manusia ke, binatang ke, alam ini ada ajalnya, Tak ada siapa yang hidup dia baqa, kekal, tak ada. Tak ada siapa yang tongkat dunia. Kalau kita sedar pada perkataan ini, pada ayat ini, kita akan balik pada jalan yang betul. Bila kita tengok keadaan manusia hari ni, kita alhamdulillah lah taklah jadi macam tu kan. Seolah-olah hidup ni macam tak mati. Seolah-olah kita tengok cara dia hidup tu macam dia tak mati ya. Faham tak? No? Kita tak boleh lah nak urai panjang-panjang, sensitif. Pakat duk berasa seorang sikit. Tapi tengok kelaku, tengok ke gaya hidup, tengok kepada pengamalan dia tu, praktik dia tu, macam dia tu tak mati tu. Faham ke tak?
Orang sini duk bang maghrib, dia sakan duk putar lagi. Tak teringat ke mati ke? Ajal. Semalam saya duk tengok dalam internet SPR kan, dia ada dua, SPRM. Yang tu na'udzubillah min zalik lah. Satu lagi SPR ni tak apalah, okey lah, jangan ada M. Sedang apa, pengusi dia kata ada kaitan dengan ni lah ayat ni. SPR sedang mengesan dalam senarai pemilih ada pengundi yang direkodkan masih hidup berusia berapa. Bang Jamil, jangan terkejut. Kalau dengar ni kita rasa oh boleh pi aku ni. Dia kesan tu pasal apa? Nak cek sungguh ke tak dalam rekod aktif. Dalam rekod tu aktif, maksudnya status aktif, hidup, boleh mengundi. Tahu umur apa? Tahu dah umur berapa? SPR tu tahu kata umur apa? Baca nak surat khabar. 150 tahun. Dun mana kita tak tahulah. 150. Saya ingat kalau SPR pi cek jumpa, boleh jadi pengundi apa yang tertua, rakyat tertua ke apa yang tertua lah. 150 tahun. Pengusi tu kata kita nak pi cek lah pasal payah nak boleh percaya duk hidup lagi. 150 tahun aktif pasal hidup dalam senarai tu ada. Sebab kalau mati dia keluar kalau dalam senarai tu 150 tahun. Saya nak habaknya 150 tahun pun orang pelik dah. Pasal mustahil boleh pi sampai terah tu. Kadang-kadang yang duk kata yang tetua-tetua kan 100. Yang saya ingat yang tetua-tetua pun bawah pada 130 lah. 107, 115. Saya ingat Guinness World Book of Record pun kalau dia habak 150, depa pun kata kalih kira ni. Tuan-tuan orang paling tua tuan-tuan pernah jumpa berapa umur? Habis sangat 90 kita jumpa kan. 90 kita percaya pasal lah Perdana Menteri pun 90 kan. 90 berapa? 94 ke 95. Artinya apa? Inti hakikat hidup. Manusia tidak tongkat dunia. Akhirnya dia akan mati. Hiduplah macam orang nak mati. Itu maksudnya. Hidup macam orang nak mati. Orang nak mati ni dia tak tinggal semua. Allah kata dia tak mati. Dia kekal. Sebab itu apa sahaja yang kita bergantung harap, mereka akan hancur. Dunia ni akan hancur. Quran duk cerita. Pasal tu Nabi kata apa harta yang kamu ada, Nabi kata apa yang kamu makan akan habis. Apa yang kamu pakai akan rosak. Maknanya tak ada yang kekal. Kita sayang, kasih pada dunia ni pun akan musnah apabila sampai masanya. Alam ini pun akan kiamat, hancur digoncang apabila sampai waktunya. Kita juga sedang, pasal tu ada kan satu rombongan kan. Satu rombongan mai tanya Nabi kan. Dia kata ya Rasulullah, bilakah kiamat? Dia bertanya bilakah kiamat? Dalam rombongan tu semua geng veteran, tua, warga mah. Semua kalau naik kereta api, kalau ada kereta api, membayar separuh harga. Ada satu orang dalam rombongan tu muda. Jawapan Nabi tu cantik, smart. Depa tanya, depa tu grup tu satu grup, satu rombongan. Tua. Budak tu seorang yang muda. Depa mai tanya soalan apa? Bila kiamat? Tahu Nabi jawab apa? Bila budak hak muda ni, Nabi kata bila hak muda ni jadi macam hampa tua, kiamat hampa.
Oh, bahasa tu. Bila hak muda, hak paling muda ni pi jadi umur hampa yang tua ni kiamat belaka. Ulama bahas apa? Kiamat besar yang goncang, yang hancur, gulung langit, luruh bintang tu. Tetapi kita tak tentulah, sangat harus lah kot. Tetapi Nabi bagi satu lagi ta'rif kiamat kecil. Apa dia? Mati. Maksud Nabi, bila dia yang muda ni tua, hampa semua pakat kiamat dah dulu. Yang ni mati lah. Ini hakikat dia. Pasal tu bila kita beriman dengan sifat Tuhan, dia maha hidup, kebergantungan kita hanyalah kepada dia. Pasal tu tuan-tuan, kita bergantung dengan suami kita, ayah kita, apa semua, mereka ni semua akan mati. Tak apalah, tak payah risaulah pasal apa. Patah tumbuh, hilang berganti. Tak ada masalah kan. Tak sedih lama mana. Yang hidup mesti diteruskan, yang mati dah selesai dah. Dia nak buat apa dah, dia dah sengap dalam tu. Dulu mungkin masa dia hidup kita tak berani. Banyak jugalah kawan-kawan yang nak menikah lebih ni, bila kita tanya pasal apa tak kahwin akhi, Syekh entau tak kahwin, takut ke? Dia kata ana ni tidak takut melainkan kepada Tuhan Jalla wa'ala, lain pada makhluk ni tak takut. Apa dia pun nak boleh buat, lepas tu kahwin lah. Cuma keberanian itu belum lahir. Ayat dia tak takut, tapi keberanian itu belum lahir. Dalam bahasa yang mudahnya, hang takut lah. Lawan pada berani takut, tapi nak abang tak takut tu. Kita nak ceritanya hakikat insan manusia. Tuhan cipta dia untuk mati. Pasal tu Allah kata, dan Tuhan-Tuhan lain pun tak layak jadi Tuhan. Pasal apa? Dia pun akan. Pasal tu tengok tak kisah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim. Tengok matahari, sakan Tuhan. Tiba-tiba matahari yang dia kata Tuhan tu hilang. Bulan Tuhan. Matahari, bulan pun hilang. Tengok, Ibrahim bermasalah dengan Tuhan matahari, Tuhan bulan ni kerana sifat kekal itu tidak ada. Seakan-akan Nabi Ibrahim nak bagi tahu pada kita, Tuhan kalau dia nak jadi Tuhan, dia nak bersifat Tuhan, dia nak menjadi Tuhan, dia mesti salah satu sifatnya kekal. Pasal itu Tuhan pun kata sifat dia kekal. Kan? Berlawanan dengan pasal itu laisa kamithlihi syai'. Dia sebut kan, Allah itu tak sama dengan makhluk dia, tak sama. Khalik tak sama dengan makhluk, tak sama tu macam mana? Dia maha hidup, kita juga hidup. Hidupnya tidak ada pengakhiran, hidup kita ada pengakhiran. Tuan-tuan, beriman dengan ayat ini, semua sifat yang lain akan jadi mudah. Asasnya tak sama. Jadi mudah-mudahan kita sampai dahulu takat Al-Hayyu Al-Qayyum. Nanti kita akan bahas tentang la ta'khudhu sinatun wala naum, dan sampai ke ayat yang berikutnya dengan kelebihan dan fadilatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan, macam biasa kita ada sedikit sarapan pagi disediakan oleh pihak masjid. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum.